tengok apa tu programming language. Okay. Alright. So kita akan tengok tiga benda. Programming language, programming paradigm and translator. So topik chapter 7 ni dia lebih pada sebagai pengenalan lah kepada kita punya syllabus untuk semester 2 nanti. Untuk semester 2 nanti kita akan fokus kepada programming. Kita akan mula daripada problem solving, problem analysis sampailah ke kita buat program lah, tulis program. Dan untuk programming kita akan gunakan Java. Okay. So dia punya pengenalan kepada programming tu kita buat semester 1 untuk chapter 7 ni. Baik. So what is programming language? It is a set of words, symbols and codes that enable a programmer to communicate instruction to a computer. So dia adalah apa tu programming language? Dia adalah kata satu set, satu collection of words, symbol and code yang membolehkan programmer, orang yang tulis program untuk communicate instruction. Maksudnya untuk dia nak tulis instruction dan arahkan komputer untuk do dia punya benda tu. Okay. So itu definition of programming language. Right. Kemudian kita tengok pula term-term yang biasa tu jumpa lah dalam bidang programming. So ini antara term-term dia lah. Okay. Computer program. Apa tu computer program? A computer program yang fungsi dia untuk apa? Fungsi dia untuk nak apa nama ni, kita kata beri arahan pada komputer untuk perform something. Okay, so itu komputer program. Baik. Boleh dengar tak? Boleh sir. Boleh. Saya punya desktop memang dah dia jadi balik dah. Dia putus connection. Terus tak boleh nak buat apa dah. Tak apalah. Saya pakai satu device je lah. Ni saya dekat saya punya tab. Kita sambung So computer program is a series of instruction. Computer program written by programmer using programming language. Okay. Programming language is a language that used by programmer to write the series of instruction. So ni antara beberapa term dalam kata programming punya field lah. Computer program dan language. Alright. So, tengok gambar aja diberi tu. What is computer program? Contohnya jadi kita kata a series of code used to direct instruction to computer. Programmer ni orang yang write code lah. Programmer. Language dia adalah kita kata apa jenis macam bahasa kita jual lah. So ada banyak lah programming language. Kita tengah tengok dia punya jenis-jenis dia. Alright. So ada dua jenis programming language, dua kategori two types of programming language. Kita ada low level language dan high level language. Bahasa aras rendah dan aras tinggi. Baik. Untuk low level language,
dia ada pecah dua pula. Machine language, assembly language. Okay, kemudian untuk high level language dia dalam satu je lah. Dan contoh-contoh untuk high level language ni dia lagi banyak lah. Lagi banyak high level language. Contoh dia C, C++, Java, Python, Prolog, C# tu. Okay. So banyak lagi lah apa high level language punya contoh. Alright. So kita akan tengok yang pertama. Low level language. So apa tu low level language? Low level language ni bahasa dia adalah bahasa aras rendah. Aras rendah ni maksud dia lebih hampir kepada mesin ataupun kita kata bahasa yang komputer faham. Komputer dia faham arahan dalam bentuk binary, betul tak? Dalam banyak arahan binary kan. So low level language ni dia lebih mirip kepada binary gini lah. Dia kata apa dia? Instruction are written in machine code using zeros and one or mnemonics. Mnemonic ni macam singkatan lah. Singkatan. The language which is closer to machine. Ataupun kita lebih hampir kepada apa kita kata ni, karakter yang komputer faham, right? Which is binary. So ada dua jenis low level language. Machine language, assembly language. Okay, nanti kita tengok lebih detail apa tu machine language, apa tu assembly language. Okay, another one is high level language. High level language ni dia lebih hampir kepada human language. Dia lebih mirip pada bahasa yang kita guna lah. Dia punya syntax dia punya, kita kata dia punya instruction dia lebih mirip pada bahasa yang kita guna lah, yang manusia faham. Instruction are written in English-like language which is similar to human language. So, example of high level language ada banyak. Algol, Basic, Kobo, Java, Ruby, Swift, Python, Prolog, Mercury, ini sebenarnya banyak lagi. Lisp, Ada, macam-macam lah. Okay, awak kena ingat jugalah beberapa contoh untuk high level language, low level language ni. Alright. So, kalau awak tengok, ni dia bagi untuk machine language. Okay, sekarang kita nak fokus pada dua. Kita nak fokus pada low level language dulu. So, dalam low level language, kita ada machine language dan assembly language. Baik. So, apa tu machine language, apa tu assembly language? Baik, dia dua low level, cuma beza dia dari segi dia punya, inilah, dia punya syntax dia. Machine language ni adalah yang paling basic sekali. Okay. Kalau tengok machine language ni, memang totally dia pakai binary, 0 dan 1 sahaja. Okay. Tapi kalau assembly language, dia kita macam dia up sikit. Dia ada juga apa nama ni karakter, macam huruf-huruf tu. Alright, kita tengok detail dia. Okay. So, kita akan tengok machine language. So, machine language ni adalah low level language. Dia adalah yang paling basic sekali. So, kat sini kata apa? A first generation of programming language. So, dia yang terawal sekali. The only language understood directly by computer. So, dia adalah satu-satunya programming language yang boleh difahami terus oleh komputer. Sebab apa? Sebab dia gunakan binary digit. Zeros and one. Maksud dia, programming language untuk machine language ni, memang totally coding dia memang pakai 0 dan 1 sahaja. Jenuh jugalah kan. Sebab tu, komputer boleh terus faham. Tak perlu kita nak translate. Machine language are almost impossible for human to use because they consist entirely of numbers. So, machine language, dia kata, sukarlah untuk kita nak faham, untuk kita nak gunakan dia juga. Sebab apa? Memang sukarlah kita nak boleh faham dan boleh interpret zeros and one ni, betul tak? Machine language does not need translator. Yes, sebab apa tak perlu translator? Sebab dia dalam binary. So binary ni komputer memang boleh faham terus. And then dia kata a specific to particular CPU or microprocessor. Machine dependent. Baik. So low level language, machine language ni dia dibangunkan, maknanya kita tulis program ni, dia adalah spesifik base kepada komputer ataupun platform yang tertentu lah. Maksud dia, kalau awak tulis kod ni,
machine language ni pada komputer A contoh dia, maksud dia memang kita kata tailored untuk komputer A tu sahaja. Kalau kita nak pindahkan program ni kepada komputer B, tak boleh. Sebab dia spesifik untuk komputer jenis yang sama. Kalau jenis sama tak apalah. Kalau komputer platform lain tak boleh. Sebab tu dia disebut sebagai machine dependent. Okay. Machine dependent ni maksudnya dia bergantung kepada mesin tertentu sahaja. So dia tak portable lah. Dari segi kita nak pindah-pindahkan program ni tak. Dia terikat yang tu. Alright. In machine language, each instruction has two parts. Okay. So dia ada dua bahagian lah dalam instruction dia. So dia ada part yang pertama iaitu operation code ataupun opcode. Command part of a computer instruction. So apa arahan dia dekat bahagian command dekat opcode tu. Kemudian dia punya operand. The address of a specific location in computer memory. Okay, contoh dia macam dia beri kat sini lah. Okay, so untuk 3 kod yang pertama ni dia punya command dia. Dan yang belakang ni dia punya location dia. Okay. Tu dia punya, kita kata format untuk instruction dalam machine language. Awak tak perlu ingat lah apa arahan machine language ni. Kita cuma nak tahu dia punya karakteristik sahajalah. Okay, so karakteristik lain untuk machine language, fastest to execute. Maksudnya untuk komputer nak run program dalam machine language ni dia lebih cepat. Sebab apa lebih cepat? Sebab dia tak perlu translate. Komputer boleh directly terus. Kita tulis arahan-arahan dalam machine language ni, komputer boleh terus run terus. Boleh terus execute tanpa ambil masa yang lama sebab dia tak perlu nak translate. Kalau dalam bahasa lain, dalam programming language yang lain, dia kena translate dulu kepada binary, barulah komputer boleh execute. Okay. Baik. Kemudian difficult to interpret. Yes, of course dia sukarlah untuk kita nak interpret. Sebab dia dalam bentuk binary. Bayangkan, kita tengok binary value pun pening, tambah lagi pun nak tengok perwakilan, ada karakter dan kita tahu perwakilan coding dalam bentuk binary ni. Easy to make mistake in the sequence of zeros and one. Of course, bila ni dia lebih sukarlah tambah-tambah untuk kita kata orang yang kurang berpengalaman dalam programming ni, of course sukarlah untuk dia nak kita kata dia nak write program menggunakan machine language. Difficult to identify mistake made. Dah lah mudah nak buat silap sebab 1 dan 0. Kalau dia punya susunan 1 dan 0 ni berubah, dia akan jadi value lain kan. So mudah buat silap. Nak kena pasti kesilapan pun susah. Time consuming and tedious to write. Maksud dia of course semua benda pun nak kena tulis dalam binary. So dia jadi satu benda yang kita kata akan makan masa dan panjang lah. Sebab binary form ni lebih panjang. Machine dependent. Macam saya cakap tadi, dia machine dependent. So dia bergantung pada jenis platform tertentu sahaja. Kalau jenis platform yang lain, kita nak pindahkan tak boleh. Contoh macam kita pakai IBM punya ni. So untuk platform yang sama, boleh lah. Tapi kalau kita pindah ke platform lain, tak boleh. So dia panggil machine dependent. Boleh dengar lagi tak saya sampai sekarang ni? Ya, boleh. Boleh? Boleh. Okay. Baik. So apa advantages and disadvantages of machine language? Baik. So dia kata advantages dia yang pertama, fast in execution. Yes, sebab apa? Sebab program in machine language does not need to be translated. So dia tak perlu translator. Okay. Yang kedua, high security because program in machine language is difficult to modify. Of course, sebab apa difficult to modify? Sebab susahlah nak interpret dia kan. Kita nak interpret dia, nak faham apa perwakilan binary tu sangat sukar. So, dari segi security kepada program tu lebih tinggi. Sebab orang nak alter pun susah. Directly understood by computer. So, bila directly understood by computer, dia boleh execution boleh lebih cepat. Apa nama ni, dari segi performance komputer boleh lebih lah. Penggunaan memori pun kurang.
Alright. Disadvantage, machine dependent. Okay, jadi kita machine dependent because the program runs on only one particular type of computer. Okay, yang kedua, prone to errors because program in machine language use binary system. So mudah untuk buat silap dan sebagainya lah. Sebab dia pakai binary. Difficult to debug. Debug ni maksudnya debug ni term untuk kita nak search for error lah. Kita nak cari error dan sebagainya. Kalau ada error, kita nak search kat mana error tu, debug. High knowledge is required to write a program in machine language. Of course, untuk nak tulis dalam machine language ni, dia perlu kemahiran dan ni yang sangat tinggi lah. Even saya sendiri pun tak tahu macam mana bentuk leveling yang sebenar, saya pun tak pernah pun. Jangan tanya saya pula, leveling ni macam mana nak buat machine language ni. Kalau kita belajar programming ni, kita akan terus buat programming gunakan high level language lah. Okay, tapi ini kita nak tahulah asal apa kita kata basic of programming language tu dia ada low level language juga selain daripada high level language yang kita akan guna nanti. Okay, yang kedua, assembly language. So, yang basic tadi yang pertama adalah machine language. Right. So, assembly language is second generation programming language. Programmer write instruction using mnemonics. Okay. So, selain ni, maknanya untuk assembly language ni dia upgrade sikit dah. Dia tak lagi pakai binary sahaja. So, dia ada juga gunakan kita kata macam perwakilan kod dalam bentuk mnemonic, sikatan-sikatan. So, dia bukan lagi dah dalam bentuk basic yang komputer boleh faham. Dia dah lebih juga kepada English-like juga. Tapi sintek dia lebih simple lah. Dia taklah macam sintek dalam high level, macam dalam Java dan sebagainya. So, more English-like, code shorter than machine language. Use convenient alphabetic abbreviation. For example, ADD to represent operation untuk add. And then an abstract symbol to represent operand. So, ada simbol-simbol juga yang diguna. Tengok contoh dia. Okay. So, kalau awak tengok, untuk assembly language, dia mula perkenalkan kita kata sinteks yang lebih mirip kepada bahasa biasa yang kita yang manusia guna. So, dia bukan lagi totally in binary. Jelas Sebab tu dia kata dia yang second generation punya lah. Tapi still dia dalam kategori low level juga. Okay. So, ni dia punya ni lah. Kalau tengok arahan dia untuk line 5 ni, dia akan move data from A to C, kemudian dia add, dia sub apa semua macam-macam lah. Okay, tak apa, awak tak perlu nak kena hafal dia punya coding dia untuk assembly language ni pun. Cukup sekadar awak tahulah assembly language tu macam mana, dia boleh explain. Okay, in assembly language, each instruction format has two parts. So, sama juga macam machine language, dia ada opcode dengan operand dia. Cuma beza dia, opcode dia sekarang dia pakai sintek dalam bentuk singkatan ADD, MOV semua tu. Alright, so ni contoh dia lah, kita nak tambah. Okay, karakteristik untuk assembly language. Assembly language is machine dependent. So sama juga macam machine language, dia adalah machine dependent. Maksudnya dia bergantung pada type of komputer tertentu sahaja. Dia tak boleh nak pindah-pindah lah. More efficient in the use of hardware compared to high level programming language. Kenapa dia kata more efficient in the use of hardware? Sebab untuk machine language dan assembly language ni, dia memang kita kata custom untuk komputer tu. Sebab dia adalah machine dependent. Dalam secara tak langsung, dia akan lebih efisien untuk platform tu lah, untuk hardware tu. Itu maksud dia. Okay. The code is not very easy to understand compared to high level language. Yes. Kalau compare dengan high level language, of course, assembly language ni masih agak sukar jugalah, tapi boleh interpret. Untuk orang yang untuk new programmer mungkin sukar juga.
Kalau compare to high level ni memang dalam dia punya sintek dia dalam bentuk statement yang lebih mudah kita faham. Nanti awak akan belajar, awak akan ni lah. Okay. Easier to write compared to machine language. Okay, awak kena tengok ayat dia ni dia compare dengan apa. Macam yang ni dia compare dengan dia kata dia compare dengan high level. Tapi yang ni dia compare dengan machine language. Of course, bila compare dengan machine language, dia lebih mudah lah sebab dia ada juga arahan-arahan kita kata singkatan tu kan. Kalau machine language memang totally on binary numbers. Sukar. Okay, assembly language have to be translated into machine language by assembler for the processor to understand. Okay, so ini beza antara assembly dengan machine language. Okay, apa nama ni, selain daripada dia dah mula gunakan syntax tu, dalam masa yang sama dia perlukan translator. Maksud dia, syntax yang kita tulis ataupun kodi yang kita tulis dengan assembly language ni, kita kena translate dulu. Barulah komputer boleh faham dan boleh execute. Okay. Sebab apa dia kena translate? Sebab ni lah, sebab dia dah mula guna benda-benda ni. Ni nampak tak? Benda-benda ni. Singkatan-singkatan ni, komputer tak faham. So, komputer kena translate. Dia kena translate dulu benda ni kepada binary form, kepada bentuk yang komputer boleh faham, dan barulah komputer boleh execute. So, dia perlukan translator. Okay. Lepas tu dia kata ni, assembly language has to be translated into machine language. Right. So, itu tadi dua jenis low level language. Kita ada machine language dengan assembly language. Okay, so apa advantages, disadvantages of assembly language? So, advantages dia fast in execution compared to high level language. Okay, sekarang kalau compare antara low level dengan high level, low level ni dia lebih cepat untuk execute. Sebab apa? Terutamanya kalau machine language tu lebih cepat lah. Tapi kalau assembly pun, kalau compare dengan high level, dia lebih cepat. Sebab dia punya syntax dia tak banyak sangat. Ni lah, kalau high level language, syntax dia lebih pelbagai, lebih banyak. More to English like, dia punya language kan. So banyak yang kena translate. Tapi kalau assembly language pun, dia tak ni sangat lah untuk translate. So dia cepat juga. Okay, kemudian ni assembly language bukan advantage machine language, sorry. Advantage, disadvantages of assembly language. Okay, so yang ni fast in execution compared to high level. Kita tengok dia compare dengan apa. Okay, yang ni easier to understand compared to machine language. So lebih mudah untuk difahami kalau compare dengan machine language. Sebab machine language pakai binary. Save time and effort. Of course, sebab dia lebih mudah difahami, so development time pun akan lebih cepat. Maksudnya kita proses, kita nak tulis program boleh lebih mudah, mudah difahami, mudah nak check error dan sebagainya. Okay. Disadvantage, okay, sama juga macam machine language, dia adalah machine dependent. So dia tak portable lah. Dia design for specific platform. Programmer needs to understand the hardware because machine program machine dependent. So related pada machine dependent dia juga, programmer kena tahu juga spesifik technical part, kita kata technical detail pada komputer dia lah. Sebab dia based on hardware tu. Okay. Kalau kita pakai high level language ni, kita tak perlu kisah sangat sebab dia pasal dia punya hardware. Sebab high level language ni dia tak kisah. Dia kita kata machine independent. Dia tak akan belajar ni. Okay. Programmer must direct exact instruction sequence for processor to execute. Okay. Walaupun dia dah dalam assembly language ni, dia dah mula perkenalkan coding-coding yang mudah difahami ni, tapi still dia punya step by step instruction dia mesti programmer kena provide satu demi satu. So dia agak ni jugalah. Panjang juga kerjanya. Baik. Okay, selesai untuk low level language. Okay, so kita akan masuk high level language. Bahasa aras tinggi. So high level language are much more closer to human language. So dia lebih mirip kepada kita kata human nature punya language. Bahasa yang kita cakap atau tulis.
A programming language such as C, C++, Java or Python enable programmer to write program which is more understandable to human. Sebab dia more closer to human language lah. So mudah untuk kita nak belajar dan even first time, even baru mula pun kita boleh tulis program, tak ada masalah. High level language must use translator such as interpreter or compiler to convert human understandable program to computer readable code. Ataupun machine language. But high level language, of course dia perlukan translator lah. Sebab kita punya coding kita, syntax kita dalam kita kata English like statement. So dalam lebih kepada mirip pada bahasa English ataupun bahasa yang kita duk tulis seharian ni. So sebelum komputer boleh faham dan execute kita punya program, dia kena translate dululah. Okay. So dia perlukan translator. Translator dia nama dia lah, interpreter, compiler. Kita kan tengok dalam topik sebelumnya nanti. Dalam satu topik sebelumnya, interpreter. Okay, ini contoh high level language. So ini contoh Java. So language Java. So ni sebahagian-bahagian atas je ni. Simple program untuk nak output. So ini tengah belajar SEM2 nantilah programming ni. Kalau awak tengok dia punya statement dia, public, class, hello, public, static, system, out, main, semua tu dalam bentuk English like statement. Betul tak? Dalam bentuk ayat English. So mudah difahami apa fungsi statement tu. Okay. So mudahlah untuk kita nak tulis program, nak belajar dan nak tulis program ni. So characteristic of high level language, machine independent, hence portable. Yang saya kata tadi, kalau low level language, dia punya development dia adalah custom kepada kita kata hardware tu lah, pada komputer tu. So kita kena tahu technical part juga selain bertulis program. Tapi untuk high level ni tak perlu sebab dia machine independent. Tulis saja program dekat mana-mana komputer dan kita boleh run program yang sama pada komputer yang lain, even on different platform. Okay. Jelas So dia machine independent. Dia bebas mesin. Dia tak bergantung pada mesin. Tu maksudnya. So machine independent can run on many different type of computer and operating system. And then user friendly and easy to learn because much closer to human language. Of course lebih mudah lah untuk kita untuk nak tulis, nak faham, nak belajar dia. High level language program easy to debug. Easy to debug maksudnya easy untuk kita nak debug ni maksudnya kita nak browse for errors lah. Kita nak cari error, nak fix, nak modify, nak betulkan dan sebagainya. Kalau ada kesalahan pada coding. Okay. So easy lah sebab dia dalam bahasa yang mudah kita faham kan. Okay, more flexible, hence they enhance the creativity of the programmer. So mudahlah dia lebih fleksibel. Kita pun mudah nak faham dia punya program, struktur program mudah faham. So mudah untuk kita nak kita kata bila tulis program tu mudah untuk kita nak modify, kita nak get kreatif dengan program tu lah. Tu maksud dia. Executed much slower. So kalau compare dengan low level programming, dari segi nak execute program ni, execute ni maksudnya kita nak run program tu lah. Kita nak run program tu. So dia lebih perlahan. Sebab apa perlahan? Sebab kena translate dulu. Kena translate dulu, barulah dia boleh execute. So translator untuk high level language ni dia ada dua jenis, dua nama, dua kategori, iaitu compiler dengan interpreter. So dua-dua ni disebut sebagai translator, penterjemah. Translator. Ni kemudian kita tengok translator. So apa advantage disadvantage high level language? So untuk advantage dia yang pertama easy to learn. Of course lebih mudah lah. Sebab much more closer to human language. More flexible. Sebab apa flexible? Sebab dia kata apa? Shorter code. Enhance creativity for the programmer. So dia dalam kod yang lebih mudah, lebih pendek. Kalau compare dengan machine language dan assembly language, yang mana dia punya coding dia boleh jadi sangat panjang. Untuk benda yang simple pun panjang juga. Sebab dia dalam bentuk coding-coding yang asas kan. Tapi bila kita guna high level language ni, program kita boleh jadi lebih mudah, lebih pendek. Dan mudah untuk kita nak develop. Easy to debug. Nak define, nak cari error ke apa ke mudah.
Kemudian disadvantage dia. Okay. Yang pertama, use more memory space. Sebab apa dia guna memory space? Sebab walaupun kita kata tadi coding dia pendek, tapi dia akan guna lebih memory sebab dia kena translate file. Dia kena translate semua coding tu. Dia translate coding, dia akan wujudkan satu program file yang lain. Kita kata object code lah. So dia menggunakan memory yang lebih berbanding dengan low level language. Time consuming execution. So execution akan lebih perlahan. Itu disadvantage dia. And then translator required. Of course memang kena ada translator ni. Barulah komputer boleh faham kita punya instruction dan boleh execute kita punya program. Okay. So ni contoh low level language punya command, punya syntax lah. Yang sebelah kanan ni adalah machine language. Machine language memang totally dia punya instruction akan gunakan binary form. 0 dan 1. So kalau orang tengok program macam ni, maksudnya dia pakai binary, dia pakai machine language punya ni lah coding. Okay. And then assembly language. Untuk assembly language dia dah mula dah perkenalkan syntax dalam bentuk singkatan-singkatan arahan dalam bahasa Inggeris. Okay. And okay, so recap untuk subtopik ni. So low level language, ingat dia pecah pada dua. Machine language, assembly language. Machine language ni yang paling basic, gunakan binary. Okay. Assembly language, dia masih ada binary juga dan dia dah mula perkenalkan simple syntax. Simple English-like syntax lah. Okay, contoh dia macam add, sum, semua tu. And then high level language, bahasa yang lebih mirip kepada human nature, pada human language. Dari segi dia, karakteristik dia pun lebih mudah dan sebagainya. Tadi pun kita dah tengok dia punya disadvantage semua tu. Contoh untuk high level ada banyak lah. C, C++, Java, Python pula. Semua tu dalam kategori high level language. Okay, ni contoh arahan statement dalam high level language. Nampak tak kat sini? So kalau kita nak buat coding untuk kira gaji macam ni, so untuk tulis formula dia, kalau tengok macam formula biasa aja. Tulis macam tu sahaja. Okay, so mudah. So ni comparison dari segi coding dia. Okay, yang atas tu machine language, yang tengah semi language dan yang ni high level language. Alright. So yang ni dia punya differences. Kita compare antara high level dengan low level. So low level difficult, high level easy to learn, low level fast execution, high level slow execution, low level difficult to debug, high level easy to debug, low level machine dependent, high level machine independent. Okay. Ni perbezaan dari segi advantage dan disadvantage. Okay, tak apalah, boleh tengok dalam nota. Samalah tadi pun kita sini dah. Baik. So, kita akan stop sampai sini untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung untuk topik seterusnya nanti, Programming Paradigm hari Jumaat. Ada apa nak tanya? Masa pun dah elok dah ni. Ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okey, so kalau tak ada soalan, kita akan stop sampai sini. InsyaAllah kita akan sambung hari Jumaat. Apa-apa saya akan maklum nantilah. Sama ada Jumaat ni kita hybrid ke macam mana ke. Ataupun masih lagi online ke. Saya akan ni balik. Okey, so terima kasih banyak. InsyaAllah nanti saya akan letak recording ni lah dalam YouTube. Ataupun kalau ni sangat tadi banyak gangguan kan, nanti saya record balik ke macam mana ke. Okay. So, terima kasih banyak. Jangan lupa sign attendance. InsyaAllah terjumpa lagi hari Jumaat. Terima kasih. Assalamualaikum.